أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita mula majlis ilmu ini dengan membaca doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya insya-Allah. Dan kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, para fuqaha, para asatizah, sahabat-sahabat saya yang berada di luar, sekiranya ada sebarang kekurangan dan juga kesilapan, harap diberikan teguran dan diberikan nasihat. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat insya-Allah. Okey. Sidang penonton dan juga semua yang ada bersama saya, hari ini kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan tubuh badan sembahyang. Tubuh badan sembahyang. Kalau kita kata sembahyang tu macam satu orang. Contohnya orang kata apa? Saya Don Daniel. So kalau orang nak kenal Don Daniel macam mana? Dia botak. Badan dia tak tinggi tak rendah. Kurus, lagi apa, dia ada janggut sikit. Jadi ada dia punya susuk tubuh dia, itu Don Daniel. Tapi kalau orang kata Don Daniel yang mana, yang badan sihat comel-comel tu, bukan, itu Don lain. Okey, itu Don Juan. Alright. Contoh, kalau kata sembahyang itu nama orang, sembahyang, apa tubuh dia? Sembahyang tubuh dia bermula dengan ada niat dia, ada takbir dia, ada berdiri tegak dia, ada tubuh dia. Jadi bila ada tubuh itu yang penting itu, maka kita kenal orang ini sembahyang. Boleh faham? Jadi kalau satu orang dia boleh dia sembahyang, walaupun khusyuk itu perkara yang disebut sebagai roh. Maknanya kata kalau badan, kalau saya duduk sini, roh tak ada, dah mati duduk sini. Orang kenal tak kata Ustaz Don? Kenal. Tapi roh tak ada. Tak guna. Apa Ustaz Don boleh buat? Mari kita pukul Ustaz Don. Nampak tak? Dia kan boleh lawan, duduk diam. Tak ada roh mati. Aku lah. Sama lah macam sembahyang. Bila satu orang sembahyang, dia jaga rukunnya, orang kata dia sembahyang. Khusyuk kita tidak tahu. Kerana khusyuk itu dimasukkan dalam perkara yang disebut sebagai roh kepada sembahyang itu. Boleh faham tak? Hari ni Ustaz masuk macam bahasa tinggi sikit. Gayat sikit. 16 tingkat. Okey. Jadi, tubuh yang penting nak kenal sembahyang tu atau tidak, hari ini kita nak sebut berkaitan dengan anggota dia yang disebut sebagai sujud. Kata Syekh Dut Fatani dalam kitab induk kita. Apa dia? Kitab Muniyatul Musalli. Maka kata Syekh Dut Fatani, dan ketujuhnya. Apa dia? Dan ketujuhnya daripada rukun sembahyang itu sujud. Iaitu sujud. Sujud adalah rukun ketujuh. Cuba kita kira sekali lagi sama-sama. Mula dengan niat. Selepas niat, kita ada berdiri tegak. Dah belajar dah. Kemudian kita ada takbiratul ihram. Kemudian kita ada membaca Al-Fatihah. Kemudian kita ada rukuk. Kemudian kita ada i'tidal. Hari ini kita belajar yang satu lagi. Apa dia? Sujud. Yang ketujuh. Dan kata Syekh Daud, apa dia? Dan ketujuhnya, iaitu ketujuh daripada rukun sembahyang itu. Apa? Sujud. Sujud apa dia? Dan sujud ialah apabila kita, kata Syekh Daud, menundukkan, kita turun sujud
dengan mengenakan 7 anggota yang saat lagi kita akan sebut, walaupun kita duduk atas kenderaan sekalipun. Kalau kita duduk atas kenderaan, dan kenderaan tu kata kita bawa kereta, kata kita bawa motor, kata kita bawa kapal terbang, kata kita bawa kapal. Dia bergerak kapal tu, bergerak. Tapi kalau kita sujud, contohnya kalau kita sujud atas kapal, kita sujud betul-betul, tak bergerak, dia bergerak lagu tu ya. Boleh, tak ada masalah. Atas motor naik, sujud dengan isyarat kepala saja, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Naik kenderaan, Nabi semayang atas kenderaan, atas unta Nabi, unta duduk jalan tu, Nabi semayang. Melainkan semayang fardu. Semayang fardu kena semayang elok-elok. Tapi kalau semayang sunat, Nabi semayang atas kenderaan. Serta dia saya nak sebut kata, sujud boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau dia bergerak, contoh dia bergerak macam mana? Dia naik apa kita kata kuda. Kuda dia tak jalan elok-elok. Kuda dia duduk lagu tu. Bila dia sujud tu, dia sujud lagu tu. Tak boleh lah kalau macam tu. Dia tak jadi lagu tu. Dia duduk, dia tu, dia tak boleh. Dia bergerak sekali, tu tak boleh. Tapi kalau tak buat apa, dia duduk balik kuda. Kuda laju ni, kudu. Tapi dia boleh sujud. Subhanallah, subhanallah. Boleh, kudu. Boleh. Boleh, semayang, tak ada masalah. Naik motor jalan atas batu-batu. Tapi dia boleh jaga. Dia boleh sujud. Tak ada masalah. Semayang sunat. Semayang fardu, tak boleh. Semayang fardu, kita semayang elok-elok. Selagi mana ada tempat, boleh berhenti semayang elok-elok. Kalau tak ada, baru kita bincang bab lain. Macam contoh atas kapal terbang. Orang yang nak pergi haji dengan umrah. Orang nak pergi jalan jauh-jauh. Nak pergi Amerika ke, nak pergi mana jauh-jauh. Nak pergi New Zealand ke. Yang tu bab lain. Yang tu bab lain. Yang tu bab semayang atas kenderaan. Tapi kalau ada kenderaan dan juga ada RNR apa semua, berhenti semayang kat RNR. Semayang sunat aja atas kenderaan. Boleh dapat? Tapi sujud tadi nak cerita kata boleh tak? Boleh sujud atas kenderaan, tak menjadi masalah. Kata Syekh Dr. Fatani. Selesai. Boleh faham? Okey, bagus. Yang kedua, apa dia? Sujud mestilah sekurang-kurangnya kena ke 7 anggota kita. Kena 7 anggota kita. Okey. Yang pertama sekali anggota dia, kata Syekh Dut, kita turun elok-elok. Kata Syekh Dut kata apa? Yang seakmal-akmalnya. Apa dia? Yang secantik-cantik sempurnanya ialah maka kita kena turun dulu lutut kita. Turun lutut dulu ke turun kepala dulu? Turun kepala dulu, sujud. Gedum lagu tu, pengsan lah, turun kepala. Gedum lagu tu, tak boleh. Kena turun lutut dulu. Turun dulu lutut. Kemudian letak tapak tangan dia. Kemudian baru kita letak kepala kita dengan hidung. Sambil tu kita tekan. Sekali lagi kita tunjuk. Jadi sidang penonton yang saya kasih sekalian. Hari ini lebih kepada saya nak tunjuk dulu yang kata sujud tu apa. Sujud ini disebut dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu. Wahai orang beriman, rukuk kamu dan sujudlah kamu. Maka sujud itu dah dimasukkan dalam rukun sembahyang. Okey, izinkan saya berdiri, saya nak tunjuk. Okey, dia kata duduk macam mana? Sembahyang berdiri dulu. Saya baru kita tunjuk duduk, insya-Allah. Alright? Okey. Sidang menonton yang saya kasih sekalian. Ni kena buka kasut ni nak masuk rumah. Baik. Okey. Bila kita kata sujud, cantik. Hari ni saya pakai gelap. Sejadah kali hijau. Boleh nampak. Cantik. Okey. Jadi bila kita kata sujud, kata Syekh Dr. Fatani, yang seakmal-akmalnya, maka kita turunkan dulu kita punya lutut. Sekali dengan kita punya jari. Macam mana? Boleh dapat tak? Boleh kita tunjuk dekat orang. 2 skrin pun tak apa. Kita kongsi dengan orang. Baik. Sementara itu, kita kata apa? Sujud, kita turunkan, lipatkan jari kaki. Yang ni nak tunjuk ni. Boleh nampak tak? Nampak cantik lagu tu. Boleh tengok? Okey, lipatkan dia. Sebab apa lipat ni? Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Sebab apa lipat? Ni saya nak cerita tau. Sebab selalu orang kata, ni mesti ramai dah tanya, Ustaz kalau dah orang tu tak boleh lipat macam mana? Tak apa, nanti dulu. Dia kena cerita yang betul dulu. Cerita yang betul dulu. Sekejap lagi baru kita cakap. Kalau tak boleh buat macam mana? Kalau boleh buat macam mana? Boleh. Okey. So sekarang ni, kenapa kita lipatkan jari kaki kita ini? Kenapa? Kerana kata Syekh Dr. Fatani, apabila kita sujud dan kita menghunjurkan. Tuan-tuan, yang mana tengok skrin, cuba tengok. Jari kaki saya macam mana? Nampak tak jari kaki ni? Kalau boleh zoom kat jari kaki ni sempoi. Nampak tak jari kaki yang dilipatkan tu dia ke sana? Nampak tak? Nampak tak jari kaki yang dilipat tu, nampak tak? Dia mengarah ke mana tu? Dia mengarah ke kiblat. Nabi yastaqbilu bi atrafil asabi'.
ilal Ka'bah. Ilal qiblat. Nabi bila sembahyang, Nabi menghunjurkan. Kata ulama, kata guru kami Syekh Nuruddin, Nabi menghunjurkan segala jari jemari Nabi ke kiblat. Ke kiblat. Contoh, okey, buat dua skrin, saya nak tunjuk. Buat dua skrin. Sambil saya cakap, buat dua skrin. Okay. Kalau kita duk buat macam ni, tengok orang yang sujud macam ni. Ini patah balik ke mana ni? Kiblat belah mana ni? Ni Baitul Maqdis ni, patah balik belakang ni. No, Baitul Maqdis. Kaabah belah sini. Kita patah balik lagu tu. Oh, pergi belah sana. Ini saya bukan nak tunjuk kaki. Orang tak apa, ustaz nak tunjuk kaki pula. Bukan nak tunjuk cara berenang. Bukan. No, ni cara kaki itik ni orang kata. Awak. Dia nak tunjuk dulu tu. Yang tu belakang tu. Kiblat depan. Jadi, kita letak lagu tu, kita menghadap ke kiblat. Sama macam orang duk buat lagu ni. Tengok. Lagu tu. Ni kiblat ke mana ni? Dia turun ke terah bumi pula dah. Sujud ke terah bumi. Nampak? Ni turun ni macam ni. Mana boleh? Ni. Jadi Nabi atraf meratakan kaki Nabi hunjur ke kiblat. Itu yang betul dulu. Boleh? Itu kita lipat kaki, kita tembak ke kiblat tu. Boleh? Boleh nampak tak? Jadi barulah kita timbul persoalan. Sat. Boleh tak saya duduk elok sikit? Sakit kaki juga jari kalau duduk lama-lama lagu tu. Okey. Dia bila kita kata macam tu, baru kita main balik kepada asal dia. Apa dia? Bagi seorang yang mu'tadil macam kita. Bila mu'tadil, orang biasa macam kita, kena lipat jari kaki. Sebab apa? Dia kena atraf al-asabi' ilal Ka'bah. Dia mesti rata tu, dia menuju ke Ka'bah. Dia mesti ke Ka'bah. Kiblat kita, mesti ke kiblat. Boleh? Dia kata, Ustaz, 5 jari ke 10 jari ke berapa jari Ustaz? Sebanyak mana yang boleh lipat tekan, pi terus. Sebanyak mana lipat boleh pi depan, pi buat macam tu. Yang tu dulu asasnya. Yang tu asasnya. Okey. Baru kita datang kepada bagaimana kalau orang tu dia lipat-lipat, perak, dia lipat-lipat. Sudah. Habis. Lepas tu duduk jalan lagu tu. Orang macam tu je. Orang macam tu je. Dia memang, dia tak boleh. Saat tunjuk. Dia tak boleh lipat. Tapi dia dengar Ustaz Nun kata kena lipat. Dia pun gagah kok turun. Tak boleh kok, paksa kok. Perak. Tu dia. Duduk lagu tu. Tolong, ada tolong lagu tu. Kalau orang macam tu, janganlah buat. Kalau dah tak biasa buat, dah tak boleh buat. Bukan tak biasa buat, tak boleh buat. Sorry. Yang tak biasa, kena biasa dulu. Allah bisa, pandai. Tegal biasa. Dah biasa baru jadi. Okey, jadi bagi siapa yang tidak boleh buat dengan nasihat doktor pula pesan kata, Pakcik jangan duk lipat jari kaki ni. Lipat sekali dia boleh jadi krem. Jangan lipat pakcik. Pakcik pun tak lipat, makcik pun tak lipat. Sebab apa? Nasihat doktor Islam, doktor Muslim, dia nasihatkan kita. Okey, jadi insya-Allah kita sambung sekali lagi bab sujud. Saya nak duduk, tuan-tuan nak rehat. Kita sambung lepas ni, insya-Allah.